أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه أفضل الصلوات والتسليمات وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, para pendengar, para penonton yang saya hormati, lagi dikasihi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur itu pada Allah SWT masih diberi kesempatan. Nampaknya Alhamdulillah pada pagi ini, hari yang pertama kita menjalani ibadah puasa yang sangat istimewa pada tahun ini, dan saya mendoakan supaya semua kita insya-Allah pada waktu ini dalam suasana yang sangat istimewa ini, kita mengambil banyak peluang untuk kita menginsafkan diri kita insya-Allah, dan kita mengembalikan semula roh ibadah insya-Allah dalam diri kita dan keluarga kita yang ada di rumah. Banyakkan bersabar dan banyakkan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Mudah-mudahan banyak hikmah yang akan dapat kepada kita insya-Allah, dengan kesabaran kita, dengan keyakinan kita. Ujian yang datang ini sebenarnya Allah sayang pada kita dan Allah nakkan kita dapat lakukan sesuatu yang pastinya lebih baik insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan insya-Allah Ramadan kali ini benar-benar kita masuki dengan doa yang kita biasa baca, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan dan puan, sebenarnya kita kembali kepada pengajian kita. InsyaAllah kita akan sambung terus. Saya akan terus menyambung pembacaan kita daripada kitab Syarah Hadis 40 ini yang telah pun kita ambil, dan kita telah masuk hadis yang ke-19 insya-Allah. Tuan-tuan dan ibu-ibu khususnya para pelajar yang ada buku, kita masuk hadis ke-19 kemarin pada minggu lepas, muka surat 157 mengikut catatan saya. Kebanyakan kita muka surat 157, 59, dan kita insya-Allah akan sambung sedikit muka surat 159. Kita telah kongsikan biografi perawi hadis ini iaitu sahabat yang agung, sahabat yang hebat, sahabat yang bukan calang-calang orang, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Dan kita telah pun sebut pada masa pengajian kita yang lalu, ada di kalangan sahabat ini, bila kita sebut nama mereka, yang biasanya kita akan doakan radhiyallahu anhu, tetapi ada sebagainya kita kena sebut tambahan radhiyallahu anhuma. Sebab apa? Sebab mereka ni sahabat yang kecil-kecil pada waktu ketika berusia kecil ketika Nabi SAW wafat, dan mereka ini juga sahabat yang ayah-ayah mereka yang popular dan hebat. Sebab tu bila kita taraddi, kita mendoakan keridhaan Allah, kita sebut kedua mereka. Baik tuan-tuan dan puan, ibu-ibu sekalian, insya-Allah kita akan sambung dan saya akan baca sikit. Kita akan sentuh, saya ingat kita dah kongsi tentang biografi ringkas perawi Abdullah bin Abbas ni, yang ibu-ibu perempuan dah baca tentang di muka surat 159 159, iaitu sifat-sifat ketajaman berfikir dan yang penting doa yang Nabi SAW bacakan kepada sahabat ini ketika mana beliau kecil. Nabi SAW baca doa dan letakkan telapak tangan baginda SAW di dadanya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Doa yang sangat popular ini, dan menyebabkan dengan doa baginda SAW itu Allah SWT membukakan faqihhu fid din, ya Allah bagi dia alim, bagi dia faqih ni maknanya mendalam ilmu agama,
wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada dia ta'wil, maknanya tafsir. Dan sebab itu kita dah sebut antara kelebihan dan yang menonjolkan ketokohan sahabat ini sendiri radhiyallahu anhu, iaitu gelaran-gelaran yang disebut oleh para ulama yang datang selepas daripada itu. Dan yang paling utama muka surat 160 iaitu yang di bawah tu, antara kelebihan pujian terhadap Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pertama, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sebaik-baik orang menafsirkan Al-Quran adalah Ibnu Abbas, iaitu gelaran dia sebagai orang yang paling baik, paling pakar dalam menafsir Al-Quran, iaitu apa istilahnya? Turjumanil Quran. Jadi ibu perempuan ingat, pertama sekali gelaran untuk Ibnu Abbas ni Turjumanil Quran, penterjemah Al-Quran, ya, yang sangat popular, yang mana kalau kita baca kitab-kitab tafsir, saya yakin ramai para pendengar di hadapan yang mengikuti kuliah ni semuanya insya-Allah ahli ibadah dan ahli ilmu, insya-Allah pencinta ilmu. Kita baca kitab-kitab tafsir, kita dengar kuliah-kuliah ilmu tafsir, khususnya kalau kita baca kitab-kitab tafsir, kita belajar ilmu tafsir ini, rujukan-rujukan yang muktabar, apa pun kitab tafsir tidak akan sunyi, tidak akan sepi daripada nama sahabat ni. Mesti ada namanya Ibnu Abbas ni. Qala Ibnu Abbas, qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Mesti ada dia berkata, sebab tafsir yang paling mengetahui, yang paling mendalam pengetahuan tentang Al-Quran selepas daripada baginda Rasulullah SAW, sebagaimana yang diiktiraf oleh seluruh ulama yang muktabar, maka sahabat ni lah Abdullah bin Abbas, sehingga digelar terjemahan Al-Quran. Ada subhanallah, ada kisah yang saya rasa ramai kita yang tahu dan pernah dengar cerita bagaimana peristiwa yang menampakkan ketokohan Abdullah bin Abbas ini radhiyallahu anhuma wa ardahuma dalam peristiwa ketika mana ayat surah idza jaa nasrullahi wal fath, surah An-Nasr, yang turun di suasana musim haji, yang baginda SAW mengerjakan ibadah haji satu-satunya pada waktu itu, yang dikumpulkan Sayyidina Umar pada masa itu, sahabat-sahabat ramai yang senior, yang lebih orang kata apa, berusia. Bila ditanya satu-satu tentang surah tu, semua menyebut satu perkara, dan kemudian Sayyidina Umar menjemput Ibn Abbas untuk beritahu apa makna surah ini, dan Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan sesuatu yang lain daripada mereka semua sebut, dan itulah hakikat sebenarnya dimaksudkan, diertikan dengan tujuan penurunan surah itu, yang menggambarkan telah hampir dekatnya pemergian wafat baginda sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu, menunjukkan yang mana ketajaman yang disebutkan di sini. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, orang yang sangat memahami Al-Quran. Baik. Kemudian yang kedua, saya nak pergi terus tentang kehebatan ketokohan Abdullah bin Abbas ni radhiyallahu anhu. Tuan-tuan ibu-ibu boleh baca insya-Allah yang ada buku, muka surat 160 tu. Okey, muka surat 160 57 ya, 59, muka surat 159 dan 160 ya. Beliau juga sahabat yang sebab kerana ilmunya yang mendalam tentang Al-Quran, jadi kita tidak hairan dan kita tidak merasa ragu-ragu untuk mengatakan bahawa seluruh ilmu agama yang kita pelajari pada hari ini, sebab ilmu agama ni memang sumber daripada Al-Quran. Kita maklum sumber kita sebagai orang Islam, syariat kita, sumber syariat kita dua, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW itu sendiri adalah sebenarnya terjemahan dan juga penyampaian baginda SAW daripada isi kandungan Al-Quran yang Allah perintah semua dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran dan sunnah. Jadi apa yang Nabi SAW sampaikan, apa yang Al-Quran Allah Ta'ala perintah, itu semua yang diajarkan kepada kita daripada zaman awal, sahabat-sahabat, tabi'in, pengikut tabi'in sampai kita pada hari ini. Semua itulah yang dikumpulkan oleh para ulama-ulama, ulama hadis, ulama fiqh, ulama sejarah dan ramai lagi. Dan semua itu kalau kita lihat, semua sumber utamanya adalah Al-Quran. Jadi oleh kerana sahabat Ibnu Abbas ini radhiyallahu anhuma wa ardahuma yang paling faham ilmu Al-Quran dan tafsirannya itu yang paling diterima pakai oleh semua, maka sangat layak dengan gelaran yang kedua yang popular untuk beliau yang disebut
pada buku kita tengok di bawah tu mujahid, apa ni, yang bawah sekali, Ibn Al-Hanafiyah berkata, yang saya nak ambil ni dulu, Ibn Al-Hanafiyah berkata, tuan-tuan ibu-ibu yang ada bukunya, bawah sekali muka 160 akhir sekali, Ibn Al-Hanafiyah berkata, sesungguhnya Ibn Abbas adalah tinta kepada umat ini. Itu dia, tinta kepada umat itu satu gelaran, namanya istilahnya Hibrul Ummah. Itu gelaran yang kedua untuk Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tinta umat. Maknanya tinta ni kan maksud dia dakwat, dakwat, ink. Jadi seolah-olah kata para ulama, maksudnya semua ilmu yang sesiapa pun tulis, yang sesiapa pun sampaikan, ulama-ulama ahli sunnah, ulama-ulama Islam yang muktabar sejak daripada zaman awal sehingga hari ini, sebenarnya tidak akan terlepas daripada kesan ilmu dan juga maklumat, pengetahuan, tafsiran yang telah disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Sebab mereka semua akan pasti ambil ilmu Islam ni sumber daripada Al-Quran, secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi sebab itu ada saham, kalau kita kata bahasanya, ada saham, ada kita kata jasa yang telah sebenarnya berkait dengan apa yang telah dilakukan, apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka sangat layak dan sangat patut untuk dinisbahkan bahawa ilmu ini memang semuanya kita cedok, tidak secara walaupun tidak secara langsung daripada beliau, sahabat siapa tadi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa ardahuma. Jadi maka gelaran yang kedua disebut Hibrul Ummah, Hibrul Ummah, tinta kepada umat. Ada yang mungkin bertanya untuk menulis, nanti sekejap lagi saya akan tuliskan. Kita ambil yang ketiga dulu. Yang ketiga tadi yang ada dalam buku kita, Mujahid berkata. Maka di dalam saya ingat dalam kitab menterjemah, maknanya kitab yang menceritakan tentang bibliografi perawi hadis, sahabat-sahabat, ulama-ulama hebat zaman sahabat dan tabi'in, ada kitab rujukan paling utama namanya Siyar A'lam Nubala. Pelajar-pelajar kuliah saya bersama-sama mungkin dah terbiasa saya sebut, dan mungkin ada yang dah beli pun kitab ni, Siyar A'lam Nubala. Tu bahasa Arab, dah diterjemah ke bahasa Melayu pun dinamakan tulisan sama S-I-Y-A-R, Siyar. Simyara, Siyar itu jamak sirah, A'lam Nubala, yang disusun oleh Imam Al-Zahabi rahmatullahi ta'ala alaih. Imam Al-Zahabi rahmatullahi ta'ala alaih. Kitab Siyar A'lam Nubala ni, ibu-ibu, tuan-tuan, perempuan, dia menterjemahkan, dia menceritakan sejarah orang-orang hebat. A'lam tu orang-orang hebat, Nubala ni orang-orang yang popular, yang bijak. Perjalanan Siyar ni, perjalanan hidup ulama hebat daripada zaman sahabat tabi'in ini, dia ceritakan seorang demi seorang, termasuk sahabat-sahabat Nabi. Dan di dalam kitab tu diceritakan tentang nama sahabat Abdullah bin Abbas ni, yang saya masih ingat apa yang kita pernah juga kongsikan dalam kuliah subuh dan sebagainya di sini, yang mana disebutkan bila terjemahan Abdullah bin Abbas ni, awal sekali dia kata, setelah diceritakan nama dia, dibagi tahu dia itu adalah Hibr, dia itu adalah Bahar. Bahrun ni maknanya lautan. Lautan tu kalau kita kata lautan yang luas, ocean kalau bahasa Inggeris lah, tu Bahrun. Jadi gelaran yang ketiga kepada Ibn Abbas ni adalah Bahrun. Tu yang disebut oleh Mujahid. Mujahid ni sebenarnya hidup sezaman, dan dia sebenarnya anak murid kepada Ibn Abbas ni rahmatullahi ta'ala, ulama tabi'in hebat. Mujahid berkata, adapun Ibn Abbas digelar sebagai lautan, tu disebabkan ilmunya yang banyak. Lautan itulah Bahrun, tu salah satu gelaran yang ketiga. Jadi ibu-ibu, perempuan, insya-Allah tentang Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu ini yang saya rasa yang perlu untuk kita highlightkan dan kita ingat, supaya kita hormat lebih dan kita menyayangi dia lebih, kerana gelaran yang ada pada dia yang cukup besar. Ada 3 gelaran yang diberi. Apa gelaran dia? Saya akan tuliskan. Ibu-ibu, tuan-tuan, mungkin ada yang nak mencatatkan kan? InsyaAllah saya tuliskan. Okey, gelaran dia
yang pertama. InsyaAllah mungkin boleh lihat di sini gelaran kepada Abdullah ibnu Abbas. Okey, radhiyallahu anhuma. Gelaran dia yang pertama apa tadi? Gelaran dia yang pertama iaitu yang paling utama, turjumanil Quran. Ini gelaran yang paling utama, turjumanil Quran, penterjemah Al-Quran. Yang kedua tadi apa dia? Tinta umat. Apa dia tinta dalam bahasa Arab? Hibrun, hibru al-ummah, hibrul ummah. Ini tadi turjumanil Quran. Okey, tinta umat. Dan yang ketiga, bahrun, al-bahar. Tu dia, al-bahru. Ni ya, tu al-bahru. Bahrun ni maknanya lautan. Jadi tiga ni gelaran yang sangat unik dan sangat hebat sebenarnya. Tiga-tiga ni gelaran pada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan yang ini kalau boleh tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu semua, kita jangan lupa. Jangan lupa. Sebab tu saya tuliskan. Sebab apa? Sebab sahabat ini sahabat yang harus kita lebih hormat dia, sebagaimana dia dihormati oleh tokoh-tokoh ulama dan semua umat Islam yang beriman sangat menghormati dan menjanjung jasanya. Sebab apa? Sebab kerana ilmunya yang meluas, kerana pemahaman yang mendalam terhadap sumber utama kita Al-Quran, lebih-lebih lagi jasa dia yang banyak. Dan di antara jasanya mungkin kita baca sikit muka surat 160 tu, dia sebutkan di sini, saya nak baca. Tu ada disebut tadi yang saya cerita Omar, perangan yang kedua, Omar bin Al-Khattab telah memasukkannya ke dalam majlis walaupun usianya masih kecil dan meminta bantuan dengan ilmunya yang luas dan akalnya yang besar. Ini menunjukkan tahap keilmuan dihormati oleh para sahabat besar yang lain tanpa melihat kepada usia. Ni perangan kedua ni yang saya baca, ibu-ibu perempuan yang ada buku. Ini yang saya maksudkan dengan cerita saya ringkaskan tadi, cerita bagaimana Sayyidina Umar memanggil Ibnu Abbas dalam suasana. Sebab itu mengikut riwayat yang sahih, cerita pada musim haji, ibadah haji, yang baginda SAW sama sahabat tentang turun surah Al-Nasr, surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Jadi itu ceritanya kat situ. Dan kemudian menurut Ibn Al-Jauzi rahmatullahi ta'ala alaih, tokoh ulama hadis yang awal di kalangan atba' tabi'in yang hebat, beliau telah menghafal dan meriwayatkan sebanyak 1660 buah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hampir 2000 hadis yang diriwayatkan, yang dihafal oleh Ibn Abbas ni. Maknanya ilmu dia yang sangat masya-Allah berjasa. Jadi ini semua menunjukkan tahap keilmuan dan jasa beliau sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Dan yang menarik, kita baca terus muka surat 161 ni, saya katakan yang mana Abdullah bin Abbas ni wafat ketika baginda SAW, ketika Rasulullah SAW wafat, beliau ni kanak-kanak kan. Ketika kewafatan Rasulullah SAW, saya baca muka surat 162 insya-Allah 162. Ketika kewafatan Rasulullah SAW, beliau baru saja masuk usia baligh. Itu dia. Beliau telah wafat di Taif pada tahun 68 Hijrah, walaupun terdapat khilaf dalam menentukan tarikh kewafatan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma radhahuma. Tuan-tuan, saya nak nanti bila sebut tentang kewafatan ni ada perkara yang menarik tentang kewafatan Ibn Abbas ni. Antaranya yang pertama sekali iaitu Ibn Abbas ni dia asal di Taif, memang dia asal lahir Taif, tapi dia duduk di Mekah. Taif dengan Mekah ni tak jauh. Mungkin ada di kalangan ramai tuan-tuan perempuan yang pernah pergi umrah, mungkin ada yang dah sampai pergi ziarah ke Taif ni.
lebih kurang 90 kilometer daripada kota Mekah, di kawasan bukit, kawasan gunung ganang. Dan orang-orang Taif ni memang biasalah datang ke Mekah, lebih-lebih hari ni memang kebiasaannya. Dan kita tahu sejarah Nabi SAW pun pernah pergi berdakwah, cuba berdakwah ke Taif. Jadi sahabat Ibn Abbas ni dah asal Taif, tapi dia duduk di Mekah, dan dari sudut keilmuannya, dari sudut ketokohannya, beliau ini dikenali sebagai tokoh ulama Mekah. Pada masa ilmu mula berkembang, zaman tabi'in, selepas Nabi SAW wafat, zaman tabi'in tu, maka inilah dia tokoh-tokoh, tok guru yang ada dekat Mekah, Ibn Abbas. Tok guru yang ada di Madinah, tok guru yang ada di Syam, yang ada di Kufah tu, ada tokoh-tokoh yang lain di kalangan sahabat juga, dan sebahagian tabi'in anak-anak murid mereka. Jadi Ibn Abbas dia memang dia duduk di Mekah, dia mengajar, dan dia tok guru hebat di Mekah. Tetapi tu yang disebutkan di sini, beliau wafat radhiyallahu anhuma di Taif. Kerana apa? Dia ceritanya, dia walaupun duduk di Mekah, walaupun mengajar di Mekah, tapi ketika usianya sudah hampir dirasa dah lanjut tu, dalam usia 68 tahun disebutkan mengikut catatan sejarah yang popular, dia balik ke kampung dia, dan dia tak nak duduk dekat Mekah. Yang mana pada masa itu menjadi soalan, ramai orang bertanya kepada dia, kenapa tak nak duduk di Mekah? Maknanya tak nak habiskan usia kamu di Mekah kan? Mekah tanah haram, Mekah ni tanah yang barakah dan sebagainya. Dan beliau pada masa itu dicatatkan memberi jawapan yang sangat menyentuh, menginsafkan kita, yang mana beliau beri jawapan yang popular dicatatkan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata, aku sebenarnya bimbang kalau aku duduk terus dan meninggal di Mekah ini, kalau kekotoran, dosa-dosa dan kemaksiatan yang aku lakukan mungkin sahaja akan mengotorkan, mungkin sahaja akan menjejaskan kesucian tanah haram Mekah ini. Maka sebab itu aku lebih rela biarlah jasad aku dikebumikan di tempat lahir aku di Taif, supaya menjaga kebersihan dan keberkatan tanah haram Mekah ini. Subhanallah, itu jawapan yang diberikan. Tuan-tuan dan puan, kalau kita fikirkan, itu satu yang sangat Masya Allah, menyentuh kita. Inilah orang-orang yang dipanggil awliya illahis salihin. Inilah yang dipanggil orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang disebut ulama'il amilin. Di kalangan mereka yang begitu bersih jiwanya, walaupun kedudukan orang-orang ini terlalu tinggi di sisi Allah, yang dijamin syurga, dijamin pujian Allah, pujian Nabi SAW, tapi mereka punya sifat rasa diri itu yang hina, diri itu yang bersalah. Subhanallah, begitu hebat sekali, sehingga dia walaupun memang dia dah memang duduk Mekah, dia tu dikira orang Mekah, ulama Mekah, tapi dia tak nak terus nak balik, sehingga dia meninggal wafat. Dan tuan-tuan puan, ramai yang mungkin saya katakan pergi, yang mungkin dah pernah ziarah, pergi ke Taif, kawasan yang dipanggil Masjid Ibnu Abbas tu, yang itu kawasan kampung dia. Di bahagian masjid tu sebenarnya bahagian belakangnya ada dimaklumkan dalam kawasan berpagar, bertembok tu, itulah kuburnya dia dalam tu, radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Jadi beliau sanggup bersusah payah untuk keluar daripada Mekah dan duduk di Taif sehingga meninggal dunia di sana, mengelakkan daripada apa? Subhanallah, mengelakkan daripada perasaan jiwanya yang begitu hina, untuk supaya tidak mengotorkan, seolah-olah begitu. Sedangkan kalau dari segi logik kita fikirkan, tuan-tuan dan puan, ini orang yang paling mulia, ini orang yang paling Allah sayang. Baginda SAW telah pun beri jaminan, sepatutnya dengan kemuliaan itu beliau lebih mengingin atau melayakkan untuk duduk tempat yang baik. Tapi inilah dia subhanallah, manusia yang cukup mulia, tinggi di sisi Allah SWT, memberi keinsafan mudah-mudahan daripada kita. Baik, dan itu perkara pertama, kewafatan. Dan ada dicatatkan di sini juga yang mana berlaku di antara yang kita mungkin sebutkan sebagai karamatul awliya. Karamah ni maknanya perkara-perkara yang luar daripada adat kebiasaan, yang menunjukkan kemuliaan pada orang-orang yang terpilih, orang-orang yang salih, orang-orang yang baik, lebih-lebih seperti sahabat ini. Ceritanya tuan-tuan, saya nak bacakan di dalam ni, buku kita ada dicatatkan di sini. Dikatakan ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wafat, telah datang seekor burung putih, dan burung tersebut telah masuk ke dalam kain kafannya.
kemudian terdengar daripada kuburnya ayat Al-Quran dan tidak diketahui siapa yang membacakan ayat tersebut. Ayat yang dibacakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah, iaitu ayat-ayat terakhir daripada surah Al-Fajr yang kita mungkin biasa baca. Ini cerita sangat popular dan ada dicatatkan dalam kitab Siyar A'lam Nubala dan beberapa riwayat yang lain. Satu yang Masya Allah, boleh bayangkan seekor burung putih tiba-tiba masuk dalam kain kafannya, dan ini semua ada takwilan, tafsiran yang berbagai oleh ulama. Yang pentingnya tuan-tuan, ini perkara-perkara yang memang menunjukkan sehingga dengar ayat ada seolah mungkin sahaja malaikat, mungkin sahaja kita tak tahu suara daripada bagaimana, yang membacakan ayat yang cukup menenangkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang menjadi idaman setiap jiwa orang yang beriman untuk bila nanti mereka pulang kembali kepada Allah SWT. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan penuh keridaan Allah bersama kamu, ya Allah Subhanallah. Menunjukkan bagaimana dia seorang yang sangat diridai oleh Allah SWT dan mewajibkan ke atas kita, menyebabkan kita harus, bukan harus, kita mesti ingat, dia menjadi wajib seperti yang saya pernah sebutkan sebelum ini. Pandangan Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih, bila sebut nama-nama seperti dia ini, sahabat ini, maka kita sebut radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Baik tuan-tuan, itu tentang biografi sahabat Abdullah bin Abbas. Saya cukup setakat itu. Mudah-mudahan kita akan ingat dan kita akan memberikan sentiasa penghormatan pada beliau radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Baik, kita nak masuk terus kepada hadis Nabawi dan istifadah hadis, muka surat 161, mungkin 100 berapa ni tadi, Masya Allah saya lupa sebab buku saya catatan dia lain. Baik, selepas daripada itu tuan-tuan, ibu-ibu, puan-puan boleh tengok muka surat berikutnya, iaitu Hadiyun Nabawi dan juga istifadah hadis. Subhanallah, Hadiyun Nabawi dan istifadah hadis. Bahagian Hadiyun Nabawi ini iaitu petunjuk-petunjuk kenabian dan faedah-faedah daripada hadis. Pertama sekali kita baca terus insya-Allah. Pertama sekali yang dicatatkan di sini, apa pelajaran hadis? Hadis apa yang kita baca sebenarnya? Cerita Ibn Abbas ni, hadis yang mana ketika beliau kecil-kecil, Nabi SAW pegang tangan, usap, Nabi SAW ajak dia naik ke unta, kemudian Nabi SAW pun bercakap kepada dia dengan kata-kata yang manja, kata-kata yang mesra, ya ghulam inni u'allimuka kalimat, wahai anak kecil yang aku sayang, dengar ni, aku nak bagi tahu perkara-perkara penting. Kemudian diberitahu apa? Ihfazillah yahfazuk. Lafaz hadis tu kita ingat Nabi SAW sebut, peliharalah kamu akan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan pelihara kamu. Ihfazillah yajidhu tijahak, peliharalah kamu akan Allah, kamu akan dapati Allah akan menghadap kamu, Allah akan maknanya sentiasa mendorong kamu, membantu kamu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, bila kamu nak minta, mintalah hanya kepada Allah. Bila kamu nak perlukan bantuan pertolongan, ambillah, mintalah bantuan pertolongan dengan Allah. Wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Betul, Nabi SAW ingatkan, ketahuilah kamu, ingat, kalau semua orang berhimpun nak beri satu kebaikan pada kamu, tapi kalau Allah tak tulis itu untuk kamu, dia tidak akan sampai. Wa in ijtama'u ala an yaduruka bi syai' lam yaduruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Begitu juga kalau semua orang berhimpun nak kenakan satu benda tak baik pada kamu, kalau Allah tak tulis perkara tak baik itu jatuh tertimpa ke atas kamu, maka dia tidak akan kena. Ya Allah, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena dan telah kering pun tulisan lembaran. Masya Allah. Ni hadisnya. Dan kemudian yang hadis lafaz di bawah tu, wa fi riwayah ihfazillah tajidhu amama ta'arraf ila Allah fi raqa' ya'rifuka fi shiddah.
Ingatlah kamu kepada Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan kamu mewah. Nanti Allah akan ingat kamu. Allah akan bantu kamu ketika kamu dalam sempit, ketika kamu dalam terhimpit. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ini sambungan tuan-tuan, riwayat yang satu lagi yang telah kita kongsikan sebelum. Baik, saya tak menjimatkan masa, kita terus nak ambil faedah-faedah ya daripada hadis ini yang kita nak baca. Pertama sekali, baik, hadis Nabawi istifadah hadis ni yang pertama kita baca terus tuan-tuan. Wajib bagi kita umat Islam mentaati perintah Allah, sama ada yang wajib secara fardi atau bersifat jemaah, antaranya melaksanakan ibadat solat, apatah lagi jika dilakukan secara berjemaah di masjid atau di surau. Jadi pertama sekali faedah hadis ini yang utama, iaitu kita wajib taat kepada perintah Allah. Tu yang secara umum sekali. Hadis ni sebenarnya tadi kalau kita dengar, dia mengandungi maksud yang sangat mendalam, merangkumi seolah-olah seluruh perkara berkaitan dengan ibadah dan juga berkaitan dengan akhlak dan juga berkaitan dengan sebenarnya akidah, keyakinan tauhid kita kepada Allah SWT. Sebab tu ibu-ibu saya tinggalkan kita tahu di dalam buku, ibu-ibu yang ada buku sebelum ni, tadi muka surat muka surat 160, mungkin muka surat 162 sekarang ni tadi 158 9, 60. Ya, dalam muka surat 162 di bawah tu keistimewaan hadis kan. Boleh baca kan. Ada ulama kata merenung hadis ni jadi takjub. Ulama yang merenung tengok hadis ni merasa kagum sangat tentang makna dia yang mendalam. Kemudian ada didatangkan pandangan ulama Ibn Rajab Al-Hambali dan sebagainya. Jadi banyak hadis ni sangat banyak benda penting, benda perkara asas, prinsip-prinsip Islam, merangkumi perkara tentang keyakinan kita, akidah, merangkumi tentang pengabdian kita, rasa Allah bersama kita, Allah yang sebenar-benar bantu kita, dan juga yang merangkumi seluruh ibadah yang kita harus sentiasa tunduk dan lakukan kerana untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu pertama sekali sebutkan wajib itu Islam ni taat perintah Allah. Itu pertama sekali kelebihan pelajaran hadis. Yang kedua, kita baca terus, saya ambil daripada apa yang telah dicatatkan di sini dalam buku kita. Rasulullah SAW, yang kedua pelajaran ni sebut Rasulullah SAW menyebut tentang kalimah ghulam kerana usia Ibn Abbas masih kecil. Dan baginda menyebut untuk mengajar beberapa kalimat, u'allimuka kalimat, bertujuan memberi peringatan. Dan Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullah ta'ala alaih, iaitu yang mensyarahkan kitab hadis Sahih Bukhari, tokoh ulama hadis yang sangat dihormati. Dalam kitab tu, dalam kitabnya Fathul Bari, syarah pada Sahih Bukhari, Ibn Hajar sebut Rasulullah SAW melihatnya layak untuk menerima wasiat meskipun masih kecil. Jadi di sini ada pelajaran yang terselit mungkin kita boleh keluarkan, iaitu pertama, Nabi SAW menghormati kanak-kanak. Nabi SAW memberikan hormat, memberikan takdir yang baik sebenarnya kepada, dan sebahagian kanak-kanak yang memang mulia, yang nampak ada kelebihan, Nabi SAW lebih menunjukkan penghormatan seperti yang diberi kepada Abbas. Bahkan Nabi SAW ajar dia dengan keyakinan ilmu yang dia ada, kemahiran, kemampuan yang ada pada dia akan dapat dikembangkan. Inilah seperti yang disebutkan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi sebab itu mungkin kita pun begitu juga tuan-tuan dan puan, dalam kehidupan kita kadang-kadang kita jangan pandang lekeh, jangan pandang remeh pada orang lain, terutamanya orang yang mungkin lebih muda daripada kita, atau bahkan kanak-kanak. Kadang-kadang kita banyak baca dalam sejarah juga, ada orang-orang yang muda, ada orang-orang yang kanak-kanak, tapi dia boleh beri teguran, pengajaran sebenarnya kepada mungkin orang yang lebih dewasa. Begitulah sunnahnya. Baik, kemudian yang ketiga, saya bagi pantas sikit mungkin tuan-tuan, masa yang agak mungkin terhad ni. Yang ketiga, sifat Rasulullah SAW sebagai murabbi sentiasa samalah dengan yang kedua. Maknanya Nabi SAW sentiasa bersifat dengan sifat mendidik. Itu dipanggil murabbi. Rabba yurabbi ni maksud dia yang mendidik, yang menyusun, yang mengatur, yang membentuk. Sebab itu ada satu istilah yang popular, saya yakin ibu-ibu perempuan kita biasa dengar, namanya
tarbiyah, disebut tarbiyah. Tarbiyah tu maksudnya pendidikan. Jadi orang yang mendidik tadi dipanggil murabbi. Nabi SAW adalah murabbi yang agung, sebab Nabi SAW mendidik jiwa semua sahabat, daripada yang dewasa, lelaki, perempuan, kanak-kanak, yang alim, yang kurang berilmu dan sebagainya. Jadi sebab tu jiwa pendidik, jiwa untuk mengajar ilmu, untuk menunjuk kepada yang baik-baik ini sentiasa ada pada pribadi Nabi SAW dan diamalkan sentiasa. Jadi itu juga pelajaran bagi kita. Maka kita pun perlu, insya-Allah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, siapa pun kita ni, banyak mana pun pengetahuan kita, mesti ada sesuatu yang baik yang kita boleh sampaikan, dan itu kita kena lakukan dan kita tunjukkan. Didik ni bukan mesti kadang-kadang kita sampai kita bercakapnya macam saya banyak bercakap, Allahu'alam, subhanallah, minta Allah ampunkanlah saya banyak-banyak. Tapi kalau kita tak bercakap pun, tuan-tuan dan puan, kita tu didikkan dengan akhlak kita, dengan perbuatan kita, dengan contoh yang kita boleh beri, khususnya pada anak-anak kita sendiri. Sebenarnya pada golongan remaja kita cukup banyak kelebihan. Ini yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Baik, seterusnya yang keempat. Yang keempat ni, pertama yang disebut oleh Nabi SAW, ihfazillah, ni peliharalah Allah. Jadi di sini disebutkan perkataan pelihara Allah dengan maksud menjaga segala batasan dan syariatnya. Ini kemarin kita dah sebut. Makna ihfazillah tu pelihara Allah, maknanya kita pelihara perintah Allah, batasannya. Kita pelihara perintah Allah yang disuruh, kita pelihara, jaga baik-baik. Kita buat yang dilarang pun kita jaga baik-baik, kita elakkan dan kita tinggalkan. Ni kemudian disebut di sini pendapat Syekh Tantawi, ini dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Puan-puan ni bawa datang sini, ada seorang lelaki berusia melebihi 120 tahun tapi mempunyai kekuatan kecergasan seperti usia 20-an. Bila ditanya, kenapa awak ni dah usia 100 tahun, 120 tahun tapi masih kuat mengingat, masih mata pun dapat membaca Quran, masih lagi rajin ibadah? Dia kata, sebab saya sewaktu muda, saya sangat memelihara syariat Allah sejak daripada kecil-kecil. Maka Allah memelihara saya ketika mana saya tua. Dia cakap macam tu. Sebenarnya ni kata-kata seperti ni, ibu-ibu, puan-puan, saya rasa kita banyak dengar pengalaman orang-orang saleh, orang-orang yang baik-baik yang mereka sebut macam ni. Saya teringat sebab saya pernah kongsikan dalam kuliah juga, beberapa kuliah ada, saya pernah baca cerita seorang hebat, seorang yang terkenal di Tanah Melayu dulu, dipanggil dengan semenanjung Tanah Melayu, namanya Mat Kilau. Ibu-ibu, perempuan pernah dengar nama ni, Mat Kilau ni? Oh, ni orang hebat sebenarnya, sangat besar. Cerita sejarah dia dan dia punya kesan yang dilakukan pada masa itu. Mat Kilau ni dia ceritakan, dia saya ingat lagi masa zaman belajar dulu, tiba-tiba gempa di Malaysia masa tu, dia keluar. Cerita Mat Kilau ni tiba-tiba dia timbul sebab dia orang tak dapat jumpa. Dia duduk kat hutan lah, dia keluar pergi sini pergi sana, daripada zaman orang putih sampai zaman apa semua, komunis dan sebagainya. Yang pentingnya bila dia keluar tu dan akhir-akhir sebelum dia meninggal, masa tu usia dia pun dah hampir mungkin dekat berapa 100 tahun ke berapa gitu dan lanjut. Tapi dia sihat, dia berjalan dengan tegap, dengan bercakap. Jadi orang bertanya perkara yang sama dan saya ingat masa tu dia jawab, dia kata perkara yang sama. Kenapa awak mata masih ni? Kenapa awak ni masih lagi segar berjalan? Dia kata dia ingat, dia kata sebab dia malam, dia kata dia membaca Al-Quran dan dia tak tinggalkan sembahyang malam, atau lebih kurang macam tu dia sebut. Maknanya jiwa ibadah dia, jiwa ibadah tu sentiasa ingat tunduk pada Allah, sentiasa ambil wuduk. Saya ingat dia kata sentiasa ambil wuduk, kemudian sentiasa malam baca Al-Quran dan sembahyang, jaga sembahyang. Ni semua yang menyebabkan bila kita pelihara Allah, maka Allah pelihara. Contoh-contohnya ada banyak, tuan-tuan. Baik, mudah-mudahan kita teruskan untuk terus memelihara perintah-perintah Allah, dan kita harap Allah akan pelihara kita, insya-Allah, beri kita kesihatan, amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan, seterusnya yang kelima, di antara sebesar-besar yang wajib dipelihara, dan dalam masalah memelihara perintah Allah dan sebagainya, tentulah perkara yang macam tadi awal disebut, paling utama yang wajib solat, zakat. Nanti kita ni sedang berpuasa, ni semua kita kena jaga puasa, masya-Allah,
dan seterusnya perkara-perkara yang sunat yang penting seperti membaca Al-Quran, seperti perkara lain yang kita buat selalu sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah, ni semua perkara yang kita jaga insya-Allah. Jadi semua perkara ini kita kena jaga. Cuma di sini pengarang kitab yang kita baca ni, saya bersama Datuk Dr. Zulkifli, Tafsir Dr. Zulkifli Al-Bakri hafizahullah, beliau sebut kelima ni di antara sebesar-besar yang wajib dipelihara ada disebutkan dalam sebuah hadis yang mana Nabi SAW sabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim An-Nisaburi dalam kitab Al-Mustadraknya, man hafiza ma baina lahyaihi ay lisanahu wa ma baina rijlaihi daminat lahul jannah. Ni dua benda yang disebutkan. Ada sebahagian menyebut ini adalah kata-kata daripada sahabat, tapi ada sebahagian merafakkan hadis ni daripada Nabi SAW. Yang penting disebut sesiapa yang memelihara dua benda, satu antara dua misai dan yang kedua antara dua pehanya. Antara dua misai ni maksudnya iaitu lidah. Siapa yang menjaga lidah dan juga dua pehanya iaitu kemaluannya, iaitu maruah dan harga diri. Siapa yang dapat jaga dua ini, damintu lahul jannah, maka aku jamin dia masuk ke dalam syurga sebagaimana yang dijamin disebut oleh Nabi. Dan benda ni, perkara ni sangat benar, sangat terbukti. Kalau kita jaga lidah, kita jaga maruah, dan inilah yang banyak disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran sebagai amanah yang besar, perintah supaya orang-orang beriman lelaki dan perempuan untuk jaga dalam surah An-Nur dan sebagainya. Ada banyak ayat-ayat yang seperti ini. Jadi ini di antara yang mungkin mengingatkan kita apa perkara yang paling utama kita nak pelihara selain daripada yang umum yang kita sebut salat dan sebagainya. Jadi dua benda ni, lidah kita, masya-Allah ni bulan Ramadan ni sama-sama kita teruskan, kita membiasakan insya-Allah lidah kita untuk menyebut perkara-perkara yang baik. Kita baca Al-Quran banyak, kita baca zikir-zikir, doa-doa, kita tingkatkan doa-doa zikir yang mungkin kita jarang baca, tapi yang kita tahu Nabi SAW baca ketika buka puasa, ketika baca Al-Quran, ketika bangun sembahyang malam. Masya Allah, ni antara yang kita boleh orang kata upgrade. Jadi lidah kita biasakan membaca dan kita sebut perkara-perkara yang baik ni, tinggalkan sebut perkara yang tidak elok insya-Allah. Jadi itu yang pertama. Begitu juga maruah diri kita. Puasa ni lebih-lebih lagi kita doa supaya Allah SWT dapat mengekang dan mengendurkan nafsu keinginan kita dan juga dapat sama-sama kita membersihkan jiwa kita insya-Allah. Jadi itu perkara yang kelima. Yang keenam, seterusnya, anjuran baginda SAW kepada sahabatnya supaya bergantung harap kepada Allah SWT. Ini termasuk tadi saya kata, tuan-tuan, perempuan, para pendengar, penonton sekalian, hadis ini di antara kelebihannya, keutamaan hadis ini juga yang kita sebut tadi ada dicatatkan di awal tu, pandangan para ulama terhadap hadis ini yang mengkagumkan mereka, yang menyebabkan sepatutnya kita masya-Allah meletakkan nilai tinggi hadis ini. Di antara yang disebut ni bagi yang di sini dikatakan tentang bagaimana Nabi SAW mengajar sahabat supaya bergantung kepada Allah SWT. Saya nak istilahkan sebagaimana sebagian ulama sebut, ni namanya hakikat ubudiyah, tuan-tuan puan. Ini namanya apa? Namanya hakikatul ubudiyah, hakikat pengabdian. Diri kita sebagai hamba kepada Allah. Bila kita menghamba diri kepada Allah, penghambaan itu dipanggil ubudiyah. Ini yang disebut sebagai seorang yang sentiasa taat dan tunduk kepada Allah sebab dia ada jiwa hamba. Ani abudullah, Allah Ta'ala suruh kita abdikan diri kepada dia dalam Al-Quran. Jadi hakikat pengabdian ni, ini di antaranya, iaitu kita rasa benar-benar bahawa Allah yang menjaga kita. Itu dia, kita rasa dan kita yakin benar-benar Allah SWT yang menentukan segala yang baik dan segala yang buruk.
sama ada baik tu sampai pada kita ataupun yang buruk tu tak kena kepada kita. Jadi ini suatu hakikat pengabdian yang sangat mendalam, dan inilah juga yang disebutkan dalam perkara ke-6 ini merupakan maksud daripada konsep yang kita baca dalam setiap waktu solat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dia, bila kita baca itu namanya doa. Doa tu juga sebenarnya adalah falsafah prinsip kita. Iyyaka na'budu, bahkan ramai di kalangan ulama tafsir mengatakan surah Al-Fatihah itu, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini merupakan inti dia. Inti daripada surah Al-Fatihah, iaitu inti pucuk dan pangkal pengabdian. Iyyaka na'budu, engkau semata-mata yang kami tunduk, kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, engkau semata-mata yang kami minta tolong. Sebab tu tadi Nabi SAW dalam hadis apa? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu nak minta sesuatu, minta pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak harapkan pertolongan, ingat pertolongan sebenar datang dari Allah. Jadi inilah dia hakikat ubudiyah yang kita disuruh praktikkan dan disuruh diingatkan oleh baginda Nabi SAW. Baik, tuan-tuan, mungkin yang terakhir kita ambil pada pagi ini insya-Allah yang ketujuh, yang terakhir insya-Allah pelajaran yang kita ambil daripada hadis ini. Al-Hafiz Ibn Hajar, sekali lagi nama ini tadi pengarang kitab apa, Fathul Bari, rahmatullahi ta'ala alaih, berkata Nabi SAW memberi peringatan kepada manusia, terutamanya orang salih, yang mereka akan terdedah dengan musibah. Bila Nabi SAW sebut dalam hadis ni tadi apa dia? Ingat sesuatu yang baik kalau semua orang nak beri kat kamu, tapi kalau Allah tak tulis, dia tak kena, dia tak sampai pada kamu juga. Begitu juga kalau satu yang tak baik, mudarat, kalau semua orang berpakat nak kenakan kamu, tapi kalau Allah tak tulis itu untuk kamu, dia tak kena. Jadi di sini seolah memberi satu, kita kata hints, memberi kita suatu gambaran, peringatan bahawa ini kita ni maksudnya kita berjalan di atas jalan ubudiyah. Tadi saya sebut tuan-tuan, hakikat ubudiyah. Jadi bila kita ingat perkara ini, bila kita lakukan dengan tunduk taat kepada Allah, perintahnya kita jaga, pantang larangnya, maknanya kita berada di atas jalan ubudiyah. Seperti tuan-tuan, puan-puan semua, insya-Allah kita doa, kita jaga puasa kita, pantang larang puasa kan, tambah lagi dengan ibadah sepanjang Ramadan ni. Berada di atas jalan ubudiyah ini, baginda SAW memberi satu hints, peringatan, satu gambaran kepada kita bahawa dia akan ada ujian. Ni dia, maknanya nanti ada benda baik ke benda tak baik ni di tangan Allah, maknanya akan ada ujian yang kita mesti ingatkan diri kita. Segala sesuatu di tangan kuasa, ketentuan, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sebagai suatu yang patut dijadikan pegangan oleh kita orang-orang yang beriman. Maksudnya kita tidak akan mudah untuk terkejut. Terkejut tu terkejut juga, tapi maksudnya tak terlalu akan menjejaskan jiwa kita bila satu-satu ujian datang. Macam sekarang ni pun kita berada dalam waktu zaman ujian. Masya Allah, tuan-tuan dan puan, kita tak boleh nak bayangkan. Setiap masing-masing kita, saya yakin masing-masing kita ada perasaan ni, perasaan yang kita subhanallah, kita nampaknya Ramadan kali ni kita berpuasa di rumah, kita dah tak boleh lagi nak menghidupkan secara beramai-ramai seperti kita buat di masjid selalunya. Allahu Akbar, kita datang solat, buka puasa, datang kuliah, kita solat malam, solat tarawih, ya Allah. Jadi kali ni semua kita terasa ni satu yang menyempitkan mungkin, tetapi bagi orang yang beriman, dia ingat semua ini adalah ketentuan daripada Allah SWT. Tentu ada hikmah yang besar. Jadi ini keyakinan kita. Kalau ada sesuatu ujian, kalau ada sesuatu yang mungkin menyempitkan, semuanya adalah dengan ketentuan Allah. Ni bermaksud apa? Maknanya Allah nakkan beri sesuatu pelajaran yang baik untuk kita. Jadi inilah dia tuan-tuan dan puan, sebagaimana yang terakhir saya katakan, yang ketujuh ni
pengarang kitab kita mendatangkan ayat Al-Quran sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ayat ini ayat yang sangat sinonim dengan kita pada hari ini dan banyak dibacakan selalu. Ini yang janji Allah, kami pasti akan uji, kami pasti akan kenakan cabaran di atas jalan ubudiyah seseorang yang beriman mengabdi diri kepada Allah. Cabaran itu berbagai bentuk, minal khawfi dalam bentuk yang takut, bimbang, wal ju'i dalam bentuk yang lapar, yang kurang, yang payah nak dapatkan makanan. Kita macam sekarang ni bulan puasa, kalau dulu tahun lepas puasa senang nak buka puasa, boleh beli kuih, boleh beli roti john, boleh beli nasi lemak, burger, macam-macam. Sekarang ni kat rumah kita apa yang ada lah kita buka kan, insya-Allah. Oh, makcik-makcik, kakak-kakak gelak tu pasal dia ada banyak roti john, burger kat rumah. Tapi nak beli yang lain pun payah kan. Itulah dia, maknanya ada kekurangan. Ini semua ujian daripada Allah SWT. Wa naqsim minal amwal wal anfus, begitu juga kurang dari segi harta, kurang dari segi jiwa. Kadang-kadang ada yang teruji sampai meninggal dunia, masya-Allah, wafat meninggal dunia mereka dengan penyakit yang ada ni. Allahu akbar. Wa basyiris sabirin. Inilah dia tugas kita, maknanya kita bersabar, dan orang yang sabar Allah janjikan khabar yang gembira. Sifat orang yang sabar macam mana? Kita bila diuji kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita kembalikan pada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, ibu-ibu sekalian, berpada setakat ini insya-Allah kita bersama-sama pada pagi ini, dan dengan izin Allah SWT insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan, dan kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatanlah pada kita semua, kesabaran, ketetapan. Insya-Allah yakin kita dengan ujian di atas jalan ubudiyah ini ada banyak hikmah yang Allah nak sampaikan. Insya-Allah mudah-mudahan kami akan berkongsi terus dengan ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, para pendengar sekalian dalam platform yang ada ni, dalam insya-Allah sesi-sesi program yang berbeza nanti. Mudah-mudahan kita harap semua kita akan sentiasa tenang dan sabar dan sentiasa yakin untuk membuat sesuatu yang lebih baik, menyesuaikan dalam suasana ini, kerana hikmah Allah Ta'ala itu yang besar yang kita harapkan insya-Allah sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sedikit doa dan kita mengharap Allah ampunkan semua kita atas segala kelemahan kita, atas segala masya-Allah kekurangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya ghaffar ighfir dhunubana, Allahumma ya sattar ustur uyubana, Allahumma ya latif ultuf bina ya rahim irhamna wa anta arhamur rahimin. Allahumma inna abiduka banu ibadik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منه منكم إنه منكم تقبل يا كريم. سبحان الله بحمده سبحان الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.